Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullah Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari yang mulia ini diberikan kesempatan kepada kita untuk terus berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah sekian lama kita tidak boleh berkuliah dan dihadkan jumlah untuk datang ke masjid, ini semua cabaran yang perlu kita hadapi, tetapi ada kebaikan di dalam cabaran itu. Kebaikannya menyebabkan kita bermuhasabah, menghitung balik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itulah diri kamu sebelum kamu dihitung. Kita dapat flashback balik, tengok balik apa sebenarnya yang Allah berikan ini, apa hikmah hinggakan perkara ini terjadi. Walaupun apa yang jadi ini adalah perkara yang di luar jangkaan kita, tapi sebagai manusia kita merasakan kejadian ini memberikan kita suatu kesan. Kalau kita pilih dengan memikirkan kesan itu sebagai kesan yang negatif, dia akan jadi negatif. Tapi kalau kita pilih kesan itu menjadi positif, dia akan menjadi positif. Kita tak boleh elak perkara yang di luar jangkauan kita. Allah pun telah rakam dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada benda yang Allah memberikan pada kamu keberatan melainkan apa yang kamu mampu. Allah bagi pada kita kemampuan untuk menghadapi cabaran ini. Cuma kita kena positif. Sebab Islam ni agama ijabi, bukan agama salbi, agama positif. Dia kena sentiasa ajar apa yang terjadi itu, kita mesti kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan lafaz mati. Ini lafaz yang menunjukkan daripada Allah, kita datang kepada Allah, kita akan kembali. Hinggakan para sahabat Nabi ajar pada mereka dan Allah Ta'ala ajar pada mereka. Bila mereka dikepung oleh tentera Ahzab, apa yang harus mereka buat? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tak kala orang-orang beriman melihat tentera Ahzab. Tentera Ahzab ni benda yang di luar kemampuan umat Islam untuk kawal pada masa itu. Kelompok datang ramai-ramai nak menyerang kota Madinah di luar kemampuan umat Islam. Tak boleh buat apa. Benda yang tak boleh buat apa di luar kemampuan kita, kita kena positif. Maka bila
ra'al mu'minuna al-ahzab, tak kala orang beriman melihat tentera Ahzab, mereka jawab dengan positif, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Mereka kata, inilah yang Allah dan Rasul pernah janjikan. Mana Nabi pernah sebut akan datang orang menyerang kamu, akan datang orang berkumpul untuk menjahannamkan kamu. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh, ini yang Allah dan Rasul janji. Wa sadaqallahu wa rasuluh, benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Bila jadi begitu pada mereka, mereka tidak negatif apa yang mereka buat, illa melainkan zada, bertambahlah pada mereka keimanan. Yakin ada benda hikmah ni, kita depan dengan Ahzab ni ada hikmah ni, dan menyerah diri pada Allah, berkata bagi kami kekuatan ya Allah untuk menghadapi musibah dan bala bencana ini. Sepatutnya ini yang ada pada jiwa umat Islam. Datang apa pun kita kena menjadi macam sahabat menghadapi pasukan Ahzab. Datang musibah apapun kita sentiasa berkata ada jalan keluarnya. Datang perkara yang merobek kita pun kita berkata bahawa ada positifnya. Kalau itu kita buat, insya-Allah kita sebenarnya akan menjadi umat yang setara, yang dibentuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya cerita bab ni? Sebab dia ada banyak side orang nak melihat satu-satu peristiwa, satu-satu musibah, satu-satu malapetaka. Apa orang nak lihat malapetaka ini? Nak melihat sebagai satu peluang? Ya, dia akan jadi peluang. Nak melihat dia sebagai satu musibah? Ya, dia jadi musibah. Kan? Apa yang kita fikir tu betul, apa yang kita kata tu betul. Kalau kita kata ni musibah, jadi musibah. Tapi kalau kita kata ini ada kebaikannya yang boleh kita capai, dia jadi benda baik. Bagi saya, apa yang jadi pada hari ini, dia menguji keimanan kita, dia menguji kita untuk muhasabah. Alhamdulillah, sepanjang musim begini menjadikan peluang kepada kita untuk dapat lebih dekat dengan family. Saya antara orang yang sibuk kuliah tiap-tiap malam. Kehidupan saya berkuliah ni hampir 20 tahun. Dah lama berkuliah, daripada balik Mesir saya tak pernah kerja mana-mana, saya terus berkuliah. Sampailah daripada tak kahwin sampai saya kahwin. Sampai kemudian anak dah 4-5 orang, kemudian kahwin seorang lagi tuan-tuan. Lepas kahwin seorang lagi, lalu anak saya dah ada 13 orang. Sepanjang sibuk itu, saya tidak pernah miss bulan Ramadan ada tazkirah Ramadan. Tak pernah miss. Tapi tahun lepas miss, tak ada tazkirah, tak ada pengajian, tak ada kelas boleh dibuat. Pada masa itu kita berfikir, kalau tak ada ruang macam ni, bila masa kita nak berjemaah dengan anak-anak tarawih? Bila masa kita nak habiskan Quran dengan anak-anak bersama isteri? Bila? Tak sempat. Saya di antara orang yang sibuk, sampai orang kata kalau bapaknya ustaz, anak mungkin tak ustaz. Boleh jadi betul. Sebab kita sibuk mengajar, kita sibuk keluar, menyebabkan kita tak sempat melihat anak-anak. Alhamdulillah, musim ini menyebabkan kita sempat duduk melihat bacaan anak-anak. Baru kita tahu ada anak kita yang tak boleh baca Quran lagi, ada anak kita yang dah boleh baca Quran, dah boleh jadi imam, ada yang dah boleh diamanahkan untuk membaca ayat-ayat mutawwalat, ayat-ayat panjang dalam Quran. Ada yang masih merangkak-rangkak, ada yang boleh menjadi juru tasmi' kepada adik dia. Jadi kita rasa kalau tak ada dah ruang ni, agak-agak bila masa aku nak ada ruang untuk muhasabah isteri dan anak-anak semua. Inilah ruang dia. Inilah yang menyebabkan kita kenal balik, oh anak aku pattern dia macam ni. Sebab tu saya kira bahawa tak ada siapa pun terlepas daripada menikmati momen itu. Kerja tak ada? Ya, kerja tak ada. Mati tak? Belum. Susah tak? Susah. Menderita tak? Menderita. Tapi sampai tahap mana? Kalau kita kata penderitaan itu sampai tahap membunuh kita, barulah kita anggap itu penderitaan. Tapi kalau penderitaan itu kita cuma kena proaktif, mula guna otak, bertukar daripada stagnan, berfikir lebih lancar, saya rasa itu exercise yang baik.
Sebab tu ramai orang yang mengambil positif side, dia akan kata COVID ni ustaz, dia mengajar saya banyak benda untuk jadi lebih positif, tidak takut menghadapi musibah, tahu macam nak keluar daripada jalan yang sepatutnya kita buat, menyebabkan akhir sekali kita akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sebab tu kita dah menghadapi keadaan ini, menyebabkan hari ini kita akan jadi lebih baik. Cuma sebab tulisan di Facebook lebih banyak orang bercakap negatif side. Banyak orang kata ni musibah, kerja tak ada, menderita, kami ni macam-macam buat, menyebabkan susah. Nada itu bagus sekadar untuk memberikan penceritaan, tapi bukan percaya dan yakin bahawa itu adalah musibah. Kenapa saya cerita bab ni? Sebab kita tak nak orang Islam makin down, makin lemah, makin tidak kuat. Sampai tahap ada pula yang membuat satu perkara yang tak masuk akal. Apa dia? Tak payahlah tutup masjid, bukalah, bagilah ramai-ramai, nak jarak apa sah semua ni. Ni semua benda-benda yang tak patut kita buat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kod mana kita nak jaga iman kita pun jangan sampai orang melihat bahawa Islam punca kerosakan, Islam punca tak boleh ikut arahan, Islam punca manusia hari ini menjadi makin teruk dan sebagainya. Alhamdulillah, lepas daripada kluster tabligh dulu yang menyebabkan orang bercakap, punca daripada berkembangnya COVID di negara kita hari ini adalah daripada kluster tabligh. Ini orang kata, bukan saya kata. Alhamdulillah, lepas tu berjaya dipulihkan kerana jemaah tabligh sangat jujur. Mereka datang, mereka serah diri, mereka buat, ramai-ramai pergi ke pusat pemulihan ataupun pusat untuk dikarantin dan sebagainya. Mereka menunjukkan akhlak yang bagus. Maka benda bising pasal bermulanya pandemik daripada kluster tabligh dah tak ada. Alhamdulillah. Takkan kita nak timbul gelombang yang kedua di pihak kita pula, bila kita tak jarakkan saf, bila kita tak menjaga perkara yang telah diminta untuk kita ikut SOP. Sebab tu ada perbahasan-perbahasan di luar sana yang mendesak, tak payahlah jarak saf. Kita bukan bimbang tak payah jarak saf Allah Ta'ala jaga ke tidak. Kita bimbang nanti fitnah itu datang di tempat kita. Kita tak nak benda tu. Kita tak nak, sebab hari ni memang orang nak tolak agama dah ramai. Tuan-tuan, sekarang ni movement orang nak tolak agama ni, mereka menyusup secara perlahan-perlahan tanpa disedari. Mereka menyusup masuk ke dalam masyarakat, mereka buat movement secara pelan-pelan. LGBT-nya, kelompok murtadnya, orang-orang nak ajak keluar Islam ni, dia akan buat. Dia tunggu saja ada peluang untuk bantai Islam secara terbuka, dia akan buat. Kita jangan buka ruang itu untuk orang bantai Islam kerana kesilapan kita mengeluarkan kenyataan dan kesilapan kita mengambil tindakan. Kan? Sebab tu saya, apa yang berlaku hari ini bagi kita, kita sabar, kita tunggu sekejap, kita berhati-hati. Alhamdulillah, berkat kesabaran kita, hari ini kuliah dah boleh start balik. Berkat kita tak bertindak bodoh, menyebabkan orang nampak orang masjid memang amanah, memang jujur, memang cerdik, memang mereka sangat menjaga semua benda. Orang tak boleh komplain kita kerana kita di antara kelompok yang paling kuat menjaga SOP, tuan-tuan. Itu dah cukup baik. Reputasi kita dah cukup baik depan orang ramai. Jangan dimusnahkan dengan kata-kata apa lagi duk jarak-jarak sah ni. Jangan musnahkan reputasi dengan kata tak payah ikut SOP lah, ni semua mengarut pakai-pakai mask ni. Jangan bagi orang nampak Islam adalah punca kebodohan. Jangan. Sebab hari ni kena ingat, Islam dibawa oleh kita. Kita selalu terlupa dan terlepas pandang. Kita ingat Islam dibawa oleh Islam. Tak, Islam dibawa oleh kita. Kita bergerak, kita berjalan, kita berpakaian, kita buat apa? Kita bercakap mewakili Islam. Kita cakap silap, orang nampak Islam yang silap. Kita buat satu tindakan yang tak betul, orang bukan nampak kita, orang nampak Islam. Ingat dan berhati-hati, kita bergerak apapun mewakili Islam. Tambahan, kalau kita istiqamah berpakaian dengan pakaian Islam. Sebagai contoh, kalau kita selalu pakai kepiah, kita selalu pakai jubah, kita jangan bercakap benda yang orang nampak Islam bodoh. Kerana
kebodohan itu kita, tapi orang reflect kepada Islam. Kita tak nak buat benda tu. Kita nak Islam tetap cerdik, jawapannya cerdik, pandangannya cerdik, hingga kan di hati musuh Islam kata, oi, orang Islam memang hebat, walaupun mereka belum lagi bangun, tapi tak boleh main-main dengan mereka. Mereka orang yang cukup hebat. Dan inilah, kalau nak berdepan, inilah musuh yang berbaloi. Biar musuh berkata kepada kita demikian. Kita tak nak musuh kata gini, Allah orang Islam, asyik-asyik cerita bab lemah, asyik-asyik cerita bertengkar, bergaduh benda-benda tak penting, asyik-asyik duk bincang benda-benda yang tak masuk akal. Tuan-tuan, hari ni ada movement, saya tak maulah nak kata salah ke tidak, bagi saya itu pandangan mereka, movement anti vaksin. Tak apa, tak nak cucu vaksin tu hak masing-masing, tapi jangan cuba keluarkan kenyataan menunjukkan ulama'-ulama' kita bodoh. Tolong tuan-tuan. Saya beberapa kali dalam channel Facebook saya buat tentang anti vaksin. Dia orang tak tengok video saya pun, dia orang tulis bantai kata saya anti kepada kelompok yang tak mau vaksin. Saya tak pernah anti pada siapa-siapa, tapi saya satu saja. Bagi saya umat Islam tak boleh keluar kenyataan bodoh, kenyataan yang menyebabkan orang dengar, orang terpinga-pinga. Apa pasal dia cakap macam tu? Kenyataan yang menunjukkan kita ini tidak boleh bertoleransi dengan semua orang. Jangan. Apa kenyataan-kenyataan yang dianggap tidak boleh bertoleransi? Tak setuju vaksin, tak mau cucuk, duduk diam-diam. Jangan keluar kenyataan WHO ni adalah dajjal. Jangan keluar kenyataan vaksin ni ada chip. Nampak sangat tak cerdiknya orang Islam. Jangan keluar kenyataan bahawa jangan, ini adalah Freemason. Mereka ni semua Freemason. Orang yang cucuk vaksin ni Yahudi. Yahudi pun tak cucuk vaksin. Mereka nak nanya kita, mereka nak melemahkan nafsu kita, nak melemahkan kita punya gen. Mereka cucuk vaksin. Jangan keluar kenyataan itu. Tolong. Tak mau cucuk itu hak masing-masing, tapi tolong jangan keluar kenyataan-kenyataan yang nampak Islam. Apa pasal? Jangan nampak begitu. Saya baca balik kajian yang dikeluarkan oleh Dr. Zul Al-Bakri. Dr. Zul ni sangat detail dan teliti. Kita hari ni untung ada menteri agama yang betul-betul agama. Bukan saja beragama, tapi sangat iqna', sangat faqih dalam bab agama. Bila orang lawan bab vaksin, dia keluarkan semua pandangan ulama' satu dunia. Daripada Majlis Syariah Amerika, yang ahli panelnya adalah Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Dr. Muhammad Az-Zuhaili ni mungkin kita tak kenal pasal dia tidak seglamour Sajjad, tuan-tuan. Mungkin kita tak kenal. Tapi dia inilah ulama' yang adik kepada Dr. Wahbah Zuhaili. Dia mengeluarkan kenyataan bila orang kata vaksin itu ada khinzir, ada enzim, ada dipanggil apa? Ada unsur babi, ada unsur haram dimasukkan dalam tu. Dia kata tidak ada vaksin Pfizer dan Moderna, tidak ada unsur yang haram itu. Kita dah buat cek, semuanya clear dan tidak ada problem, boleh pakai untuk umat Islam. Dia ulama', dia PhD, dia iqna', dia faqih, dia orang yang memang lama dalam tu. Keluar kenyataan tu, tiba-tiba ada satu orang tahmai pada mana, keluar kenyataan apa? Ni ulama' tak boleh pakai, ni pun ikut WHO. Mereka ni semua terkena dengan fitnah Dajjal. Tuan-tuan, tak pening. Saya kata tadi, tak mau cucuk tak apa, tapi jangan bagi nampak hujah Islam itu bodoh. Kerana ulama'-ulama' kita berhujah dengan begitu kemas dan kuat. Ada lagi kajian yang dibuat oleh beberapa orang. Mengkaji pula, dia kata sudah ada 40,000 daripada orang-orang, daripada kajian doktor-doktor Islam, sudah ada 40,000 yang dibuat. Tes kepada vaksin ini menunjukkan vaksin ini tak ada kesan sampingan dan dia boleh digunakan. Ada pula keluar kenyataan, kajian mana ambil ni, betul ke 40,000 orang? Kita pun tak percaya. Kenyataan-kenyataan ini tolong, sebab hari ini dunia terbuka, orang tahu kebodohan kita. Jangan. Habis tu Ustaz macam mana? Tak mau cucuk vaksin, duduk diam-diam, sudah, orang pun tak marah.
dan tak mau cucuk vaksin, dan cucuk vaksin di Malaysia ni sunat muakkad saja. Kalau tak faham tak? Tak wajib. Bagi perang lain wajib. Kita duk ingat benda ni tak ada fatwa. Fatwa di Malaysia daripada Majlis Fatwa Kebangsaan telah bersidang mengeluarkan pandangan ya, boleh cucuk vaksin dan benda itu disahkan, tidak ada masalah. Tuan-tuan, dah ulama bersidang, bercakap, dengarlah cakap ulama, tahu dengar cakap siapa lagi. Dan saya sebut tadi, kalau kita tanya orang, tuan nak cucuk vaksin? Dia kata, saya dak kot. Okey, tak apa. Tapi saya tak tentang lah benda yang orang nak buat tu, cuma saya rasa saya dak kot. Okey, tak apa. Jangan buat movement nampak hujah Islam itu tidak cerdik. Saya sangat mempertahankan pasal Islam mesti hujahnya cerdik. Ud'u ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Allah kata, nak bawa Islam ini, aku, kata Nabi dalam ayat itu, aku mesti ajak orang dengan cerdik, dan semua yang mengikut aku mesti cerdik. Jangan buat hujah yang tidak basirah, tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan ilmiah. Tak boleh. Tak boleh main hearsay, tak boleh. Entah. Jadi kita nak umat Islam cerdik, insya-Allah. Jadi sebab itulah saya kata tadi, kita bukan anti kepada orang yang tak mau. Kita cuma kata jangan berhujah dengan benda-benda yang tidak masuk akal dan sebagainya. Dan saya yakin walaupun saya cakap begini, akan ada orang kata, Ustaz Zul kan betul sangat. Maka saya kata tak apa, tak ada masalah. Kita tak nak bergaduh, cuma kita nak kata tolong bagi hujah nampak Islam tu hebat. Jangan bagi hujah nampak Islam itu ke belakang. Sebab tu baru-baru ni saya melihat bahawa di Facebook banyak bergaduh benda-benda sia-sia. Ustaz ni bercakap pasal benda ni, ustaz ni pula bantai pula ustaz ni. Ustaz dah bertembung dengan sama-sama ustaz. Baru ni adalah perbahasan sikit pasal sebut perkataan Allah. Allah ni boleh tak boleh untuk buat zikir. Ada pihak yang kata Allah ni tak ada nas, Nabi tak pernah ajak. So zikir Allah, 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 Allah ni tak tepat. Hak mana ulama-ulama dulu buat semua tak kena. Allah, Allah, Allah ni tak boleh. Ada pula yang bahar pula kata, dah Allah ni kena. Allah, Allah, Allah ni boleh buat dan boleh sebut. Saya tanya tuan-tuan, apa manfaat perbincangan tu? Apa manfaat? Sedangkan ketika kita bincang yang tu, Microsoft tengah membuat satu sistem untuk letakkan pengkalan data cloud dia di sebuah laut di Scotland. Di Scotland hari ini, pihak Microsoft telah buat satu kajian untuk dapatkan cloud yang sangat-sangat stable, ekonomik dan kuat. Tak boleh letak di bangunan sebab dia cepat panas. Maka nak bagi dia stabil, Microsoft melabur, buat kajian bagaimana nak letak sistem data itu di dalam laut. Telah dibuat kajian pada 2016 dan baru-baru ni mereka telah meletakkan pengkalan data cloud itu di sebuah laut di Scotland dan stabil, kemas dan menyebabkan orang boleh guna cloud itu dengan baik. Perbincangan itu manfaat tak? Manfaat. Takkan umat Islam bincang ni nak mari Ramadan ni 8 ke 20 mampu. Kalau topik tu masih ada lagi, habis. Umat Islam terperangkap dalam perbincangan-perbincangan yang tidak bawa ke mana-mana pun. Saya buka balik semalam cerita pasal produk-produk Malaysia yang mendunia. Saya tak boleh nak sebut cara detail, tapi saya sebut cara umum. Bonia adalah produk Malaysia. Jimmy Choo adalah produk Malaysia. Big Apple adalah produk Malaysia. Big Apple tu donat tu, Big Apple. San Francisco Coffee adalah produk Malaysia. Hotel apa nama, bukan Sheraton, ada satu nama hotel juga adalah produk Malaysia. Ada lebih 30 produk di Malaysia ini yang asal Malaysia adalah produk mendunia. Mary Brown antaranya adalah produk Malaysia. Tuan-tuan pernah makan Mami Monster. Mami Monster tuan-tuan, yang anak-anak kita duk makan tu, hak tiga opang tu, kenyak-kenyak bubuh dia punya pencah tu makan. Mami Monster sudah ada di 200 buah negara. Produk Malaysia, orang Melaka buat.
Tapi yang sedih apa dia tuan-tuan, daripada 30 jenama perang itu, tak ada satu pun yang dimiliki oleh orang Islam. Semuanya dimiliki oleh orang tidak Islam. Kenapa? Mereka fikir daripada aku bincang benda merapu, lebih baik aku buat benda yang boleh mendunia dan mendatangkan manfaat pada dunia. Kalau aku bergaduh pun, bergaduh untuk upgrade, bukan bergaduh menyebabkan aku buang masa. Tuan-tuan, tolonglah jangan bergaduh. Lepas tu saya minta maaf lah kalau orang berdebat dengan saya dalam Facebook, saya tak jawab. Saya rasa buang masa. Ustaz nak tanya Ustaz, Ustaz setuju tak pengajian sifat 20? Payah nak jawab. Ustaz tak setuju? Saya kata saya setuju, dan saya percaya dengan sifat 20, dan saya memang praktik benda tu. Tapi buat apa nak gaduh? Ada orang yang tak pakai sifat 20, boleh tak Ustaz? Itu dia punya pandangan. Saya nak tanya, pakai sifat 20 dengan tak pakai sifat 20 ni ada masalah tak pada umat Islam? Tak ada masalah, tak payah bincang. Yang mustahak hari ni umat Islam ke depan ataupun tidak, itu persoalan dia. Kita jauh ke belakang tuan-tuan. Kita jauh ke belakang. Kita ni Nabi letak far kita sama dengan Rom dulu. Perang Tabuk, ketika berlakunya perang Tabuk, Nabi berjalan sampai ke Tabuk. Tabuk adalah sempadan Rom. Rom kena datang sampai ke Tabuk untuk lawan dengan Nabi. Hari Nabi datang ke Tabuk itu, Rom tak timbul, Rom tak muncul. Nabi duduk di situ, Rom tak datang. Tuan-tuan, kalau Rom tak datang, apa maksud dia? Rom boleh jawab, kami bukan takut dengan Islam, cuma kami malas nak lawan. Kami tak pernah bimbang dengan Islam, kami bukan takut dengan Islam, tapi kami tak mau bergaduh dengan Islam. Tak, persoalan saya tanya, apa yang Rom sedang nampak Nabi ketika itu? Rom sedang nampak, jangan main-main dengan mereka ni. Mereka punya upgrade, mereka punya bangun, mereka punya sistem. Sampai mereka dulu adalah bangsa yang dipanggil nomad, duduk setara dengan Rom dah. Rom tak berani hadapi Nabi di Tabuk, membuktikan Rom mengiktiraf Islam itu hebat. Tak malu kita selawat atas Nabi, tapi kita jauh. Nak duduk tepi Nabi malu. Nabi angkat sampai dia boleh duduk dengan Rom dan Parsi, tak boleh memperkotak-katikkan Islam. Nabi tinggal kepada para sahabat, sahabat bangun sampai tak ada orang berani usir Islam. Ada orang wanita dilondeh pakaiannya, sekelompok tentera Muslim datang menghancurkan kelompok itu. Tak ada siapa berani usir Islam di zaman itu. Mereka letak Islam tinggi. Kita hari ni berani kata saya nak duduk dengan Nabi, kita tak dekat pun dengan Nabi SAW. Macam mana? Sekurang-kurangnya nenek moyang kita dulu, bila baca balik cerita tentang kemasukan Islam di Nusantara, saya pernah cerita kat tuan-tuan, yang bawa masuk Islam ni adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah, apa nama dia? Lupa saya. Tadi saya cek balik. Dia datang berdakwah kepada para miswara, dia tinggalkan anak dia. Anak dia sambung duduk dengan dia. Para miswara masuk Islam, dan ulama dekat duduk samping tepi dia. Ulama tak tahu dia Syed Abdul Aziz. Syed Abdul Aziz ni ulama yang datang berdakwah ke tanah Melayu. Lepas dia habis dakwah, dia masukkan ataupun dia bersama dengan para miswara masuk Islam. Syed Abdul Aziz kata pada anaknya, tinggal di sini, uruskan bab agama dengan sultan. Anak dia itu bersama dengan para miswara membangunkan agama. Yang menarik, Syed Abdul Aziz lepas habis dakwah, dia terus pergi ke Mindanao untuk berdakwah. Sebab tu Mindanao wilayah Islam. Bukan zaman hari ini jadi Islam, zaman Syed Abdul Aziz membawa Islam ke situ. Tuan-tuan, orang dulu bercakap itu, bukan bercakap pasal kita nak makan apa, buka puasa dengan apa, hang dah selawat ke belum. Itu bukan tajuk perbincangan, itu perbuatan yang kita kena buat. Hari ni tajuk perbincangan kita tu, buat belum lagi. Sebab tu saya nak mari tuan-tuan, di depan saya adalah orang-orang cerdik.
Saya yakin tuan-tuan adalah orang hebat. Sebab tu tuan-tuan mari masjid awal. Sebab tuan-tuan memilih untuk duduk di masjid. Bila orang dekat masjid, dia mesti ta'akul berfikir, tuan-tuan. Tapi jangan jadi duduk di masjid sampai tak buat apa. Tak boleh. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pernah jadi satu kes. Kesnya apa, tuan-tuan? Ada satu kelompok sufi. Dia nak kata sufi tak juga lah. Kelompok ni dia duduk masjid. Habis daripada semayang, dia duduk di masjid, berkumpul di masjid. Duduk tak buat apa. Umar datang jumpa. Umar tanya, "Ma sya'nukum?" Apa hal kamu ni duduk masjid? Tak kelak buat satu kan? Maknanya dulu dah terbiasa umat Islam habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis berzikir dan berdoa, amin ya rabbal alamin, keluar untuk dapat sesuatu. Kenapa masuk masjid? Recharge untuk supaya kekuatan itu bila masuk masjid, habis saja dapat bertemu dengan Allah, mengadu sikit pada Allah, keluar itu sambung balik buat benda besar. Omar tak boleh tengok orang duduk masjid. Omar tak boleh. Omar pergi tanya mereka. Kalau bahasa Kedah, Omar tanya, "Hampa bab menatang apa tadi?" Ni, hampa ada bab menatang apa tadi? Hampa tak keluar mana? Mereka jawab. Mereka jawab, tu menarik tu. Mereka jawab pada Omar. Mereka kata, "Nahnu mutawakkilun." Kami kelompok yang bertawakal pada Allah. Kami tak mau kerja sebab kami sibuk zikir. Kami tak mau kerja sebab selawat banyak ni nak habis ni, 10,000 selawat tak habis ni. Kami banyak kerja sebab kami ni nak berzikir pada Allah. Kami ni kelompok tawakal. Omar jawab. Omar kata, laisa antum lastum minal mutawakkilin. Kamu bukan kelompok mutawakkil, bukan kelompok tawakal. Walakinnakum mutaakkilun. Kamu kelompok tunggu orang suap makan. Kamu kelompok duduk masjid tunggu orang bagi sedekah. Kamu duduk sibuk di masjid sebab kamu tak mau kerja, kamu malas. Nampak tak? Kali itulah Omar. Allah. Ibnu Katsir pernah cerita, tak silap saya, ada kelompok datang nak menunaikan haji. Dia pun tak buat apa-apa, selah sepinggang, tak bersedia langsung, pergi berjalan. Orang pun tanya, "Hampa ni pasal apa ni? Tak buat apa-apa." Dia pun kata, jawab macam jawapan tadi, "Nahnu mutawakkilun." Kami tawakal. Dijawab pada mereka, ini bukan tawakal, ini sombrono. Tawakal bukan begini. Masya Allah, tuan-tuan. Jom kita letak balik pa Islam tu hebat. Saya yakin yang tu. Lepas tu saya berkuliah, saya berceramah. Saya tak nak ada pandangan-pandangan yang tidak tepat dengan Islam. Saya tak nak orang-orang agama pula membawa pandangan kita ke belakang. Lepas tu kalau siapa percaya apa yang saya bawa, mari bersama saya, tuan-tuan. Kita banyak kerja nak buat ni. Mula-mula kita nak betulkan dulu pemikiran kita dan anak-anak kita, seterusnya generasi kita. Betul yang tu baru Islam boleh naik. Sekarang ni pemikiran kita agak terkebelakang sikit. Sebut Dajjal, takut sampai tak buat apa. Sebut Imam Mahdi, tunggu sampai tak buat apa. Saya nak tanya, Imam Mahdi ni tunggu ke bersedia? Tu soalan dia. Imam Mahdi akan datang? Ya, ada kata akan datang. Ada ulama bahas Imam Mahdi akan datang. Nak tanya, tunggu Imam Mahdi ke bersedia untuk jadi tentera Imam Mahdi? Tunggu ni maksud apa? Ni, tunggu macam ni. Kita tak boleh buat apa dah, kita tunggu Imam Mahdi ya, kita tak tahu apa dah. Itu menunggu. Bersedia? Alhamdulillah. Tak lama lagi Imam Mahdi akan datang. Aku dah standby. Kita dah banyak orang-orang yang kita didik. Kita dah banyak perusahaan. Harta kita pun dah banyak. Bila Imam Mahdi datang, kita boleh berlawan sebab kita tentera Imam Mahdi. Kita sudah siapkan persediaan yang kuat untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi. Harta saya ada 10 bilion yang saya akan pam bila Imam Mahdi datang. Itu betul. Kita tak boleh buat apa dah Imam Mahdi, tunggu Imam Mahdi ya. Agak-agak Imam Mahdi nak ambil kita tentera dah. Asal doa pun. Dia memang tengok dah, pok-pok ni. Ni bukan nak jadi tentera, ni nak menyusahkan aku, nak tunggu aku pergi makan. Tak boleh, tuan-tuan. Hari ni dia cengih sikit bukan siapa, lama tak kuliah tu dan geram. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebut dan kita bincang ni, tolong, mari jangan malukan Islam. Pa kita tinggi, kita pernah mendunia, orang pernah kenal kita. Ada negara yang menghargai kita. Jerman sangat menghargai.
perhubungan dengan Turki. Sebab dulu Jerman ada nostalgia. Perang Dunia Pertama, Turki mengambil keputusan bersama dengan Jerman, menyertai Jerman. Turki dengan Jerman pernah bekerjasama. Sampai hari ini Jerman menghargai benda itu dengan negara Osmaniyah. Itu pa kita. Kita bukan bercakap benda-benda kecil, kita bercakap benda-benda besar yang kuat dan hebat, tuan-tuan. Kalau itu kita boleh buat sesuatu, tuan-tuan. Tapi kalau kita asyik fikir, saya ni ustaz, tak tahu lah dosa banyak, tak tahu lah ustaz, Quran tak boleh baca lagi, tak tahu. Benda-benda itu masalah peribadi yang kita kena perbaiki. Bukan duk mengeluh sampai terlupa kerja sebenar umat Islam adalah meletakkan Islam di kekuatan yang sebenar. Selagi Islam hari ini belum boleh duduk setaraf negara-negara lain, kekuatan-kekuatan lain, syarikat-syarikat lain, maka selama itu kita akan lemah, tuan-tuan. Jom kita bangunkan itu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan. Saya nak mengajak tuan-tuan mari join saya punya Telegram ustazzul.id. Di situ saya bagi video hari-hari kecuali Sabtu dengan Ahad untuk motivate, untuk ajak kita bergerak, untuk bangunkan kita. Jangan jadi umat Islam malas, jangan jadi umat Islam berhenti, jangan jadi umat Islam yang tidak berfikir, tuan-tuan. Mari bersama saya di ustazzul.id. Kalau di situ tuan tak sempat, tuan boleh bersama dengan saya di Ustaz Zul Pandan dalam Facebook saya, Ustaz Zul Pandan. Tuan pergi ke situ, insya-Allah join saya. Saya bagi video hari-hari juga, insya-Allah, untuk motivate kita, untuk inspirasi kita, insya-Allah. Terima kasih. Dan di belakang sana ada tabung untuk sumbangan bagi tujuan-tujuan dakwah ini, tuan-tuan. Ada satu tabung yang saya bawa, tuan-tuan, ada muka saya situ, tuan-tuan boleh bagi sumbangan. Terima kasih. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat bagi sumbangan hari ini. Mudah-mudahan kerahmatan akan sampai pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.